Dan kita mutekan dulu rakan-rakan. Macam mana pun kalau ada soalan boleh bertanya ya. Tapi dalam masa setengah jam ni mungkin kita ambil satu dua soalan je lah yang senang-senang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita mulakan sekali lagi seperti biasa dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak membantu kita ya setakat ni. Daripada satu hari ke satu hari, sepatutnya kita sudah bertambah ya ilmu mengenal kalimah-kalimah Al-Quran ya. Sebab untuk memahami Al-Quran memang kena kenal kalimah ya. Kalau kita belajar secara detail, tiap-tiap kalimah tu sebenarnya ada berapa 12 perkara ya, yang kita perlu kenali dia ya. Bagi rakan-rakan yang bernasib baik ataupun nanti terpilih untuk mengikuti kelas-kelas e-book ya. Kita akan mengadakan kelas nanti ya untuk membelajar menggunakan rujukan e-book tu. Nanti tuan-tuan akan tahu untuk mengenal kalimah tu ada 12 ya perkara, termasuklah menulis ya. Akhirnya menulis. Setelah kita faham dan kenal dia, kita boleh menulis pula kalimah tu ya, termasuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran tu. Itu yang dimaksudkan mengenal kalimah ya. So dalam perkongsian kita pagi ini, kita cuba yang baik untuk mendedahkan ataupun berkongsikan kalau tak 12 aspek tu pun sekurang-kurangnya 7-8 ya daripada penerangan ya, ciri-ciri mengenai kalimah tu yang kita akan kongsikan kepada kalimah-kalimah yang kita bahaskan di dalam ayat-ayat yang kita pilih ya di pagi ini. InsyaAllah pagi ini kita akan meneruskan perkongsian masih lagi surah Hud ayat ke Okey, kita sudah pun semalam selesai ayat 50 surah Hud ayat 50, iaitu min ilahin tu ya, kita sudah selesai. Okey. So sekarang ni kita memasuki ayat yang seterusnya ialah 53 ya, 53. Dalam ayat 50 tu qala tu yang berkata ialah Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yang berkata kepada kaumnya, ya qaumi. Okey, boleh tak tolong apa kan mute kan rakan kita tu. Okey, Nabi Hud ni qala tu maknanya kalau kita tengok apabila kita mempelajari kalimah qala ni adalah fi'il madhi, fi'il madhi, satu kata perbuatan yang telah berlaku di mana fa'ilnya kita tidak nampak ya. Qala ada 3 huruf, qaf balik atas, lepas tu alif dan la saja ya. Ini satu kalimah dipanggilkan fi'il madhi ya. So dalam fi'il madhi, apabila pelakunya membabitkan seorang lelaki ya, iaitu dia, ataupun isim domain dia tu ialah huwa, jadi fa'ilnya tidak dinyatakan di dalam di dalam kalimah itu ya, kalimah tu. Sebab tu kita tengok ada 3 huruf saja. Ini 3 huruf ni ialah kata kerja dia. Sedangkan fa'il dia tidak nampak di sini ya. Kita panggilkan fa'il dia tu ialah fa'il
mustatir ataupun fa'il yang tersembunyi. So di dalam kalimah fi'il madhi ada satu saja fa'il yang tersembunyi, iaitu dia seorang lelaki. Selain pada dia seorang lelaki sebagai pelaku, kita akan lihat fa'ilnya ada ditandakan di dalam kalimah itu, ya. Dalam itu karakter apa? Karakter fi'il madhi, ya. Sambil kita belajar ni, cuba belajar mengenal, ya. Okey, so di sini qala yang berkata ni sebenarnya Huda, ya, iaitu Nabi Hud. Tapi Nabi Hud tu tidak dinyatakan dalam ni, ataupun kalau lah nak menggunakan kata nama dia telah berkata pun, dia juga tidak dinyatakan. Itulah karakter, ciri-ciri fi'il madhi untuk fa'il dia seorang lelaki saja, ya. Kalau selain pada kalau selain pada dia seorang lelaki, so tuan-tuan akan nampak tanda dia, ya, iaitu fa'il dia tu. Ya, sebagai contohnya saya ambil beberapa contoh di sini. Pakai guna arrow ni, warna merah, dia warna merah lah. Okey. Yang pertamanya tuan-tuan tengok di sini, ya. Jitana. Ini pun fi'il madhi ni, ya. Jitana tu adalah fi'il madhi. Fa'il di mana? Ta tu. Ya, ta tu adalah pelaku kepada kata perbuatan sini ialah jit ni, ya. Jit ni sebenarnya GR, asal dia GR, ya. Bukan, dia ja'a sebenarnya, sebab dia jim, ya, ya alif, ya. Jadi ja'a, kemudian apabila dia bergabung dengan fa'il ta, so huruf terakhir itu dimatikan dan huruf ilah tu digugurkan jadi jitana. Ta ni ialah engkau. So engkau adalah fa'il. Jadi fa'il engkau seorang lelaki dinyatakan, ya, di sini ta ni. Begitu juga kalau kita tengok satu contoh lain. Okey, dia kena clearkan dulu, iaitu di atas ni amanat. Amanat ini pun fi'il madhi juga, ya. Ini pun fi'il madhi. Kalau kita nak kotakkan dia, kita ambil kotakkan dia dulu. Tukarkan warna biru, ya. Yang ni, ya. Ini pun fi'il madhi juga. Okey. Cuba lihat tadi, ya. Ini fi'il madhi. Yang ni pun fi'il madhi. Ya. So di sini kita akan lihat ambil warna merah. Okey. Fa'il dia mana? Yang ni. Ta sakinah. Ya, ta sakinah tu adalah fa'il dia. Di sini tadi ta yang berbaris atas tu adalah fa'il kepada fi'il madhi, dia terletak selepas kata kerja, ya. Kata kerja sini apa dia? Amanah. Ini kata kerja dia. Amanah adalah kata kerja, yang sini asal ni ialah ja'a, kata kerja, ya. Ini fa'il dia. So madhi fa'il dia letak selepas kata kerja, ya. Tetapi ini fa'il dia ialah kamu seorang lelaki. Yang ni fa'ilnya ialah muannas yang merujuk kepada Banu Israel ni yang telah beriman tu. Jadi dia membentuk muannas, sebab tu dia ditandakan dengan ta maftuhah yang sukun, ya, selepas kata kerja. Yang ni selepas na ni apa dia? Na ni objek dia, ya. Na ni jangan confuse, ya. Dia bukannya fa'il. Dia adalah objek dia. So fa'il dia ta ni, objek dia apa?
Nah, ji'tana maknanya kamu telah datangi kepada kami. Maknanya kamu telah berikan ataupun biasanya datangi kepada kami lah, ya. Ji'tana. So na tu adalah objek dia, ta tu adalah fa'il dia. Tetapi dalam konteks ini sepatutnya lepas qala ni ada objek lah, ya, ada subjek dia, fa'il. Qala seseorang, ya. Qala Huda. Kalau Nabi Hud, qala Huda. Ya. Qala Hudu lah, sebab dia fa'il dia akan ambil marfu' lah. So patut ada sini tapi dia tidak dinyatakan. Itulah Tuan. Ta ni fa'il kam yang tuan kata kamu dia tak yang mana mana? Yang ni ke? amanat. Amanat. Okey. Ta ni ialah muannas. Manas. Jadi kamu perempuan ni? Bukan kamu. Dia. Oh, dia perempuan. Orang dia. ketiga. Yang tak faham tuan, ta ni dia boleh jadi engkau, dia fa'il lah, boleh jadi engkau, boleh jadi. Kan fa'il banyak dia jenis dia. Kalau ta, kamu seorang lelaki ialah anta. Jadi ta. Ta juga. Kalau kamu seorang perempuan, anti jadi ti. Nanti. Dia ta baris bawah. Itu perempuan, kamu seorang perempuan. Dia akan jadi ti di sini, ya. Kalau ta tu seorang lelaki, kamu. Kalau perempuan, kamu seorang perempuan, dia ti lah. Boleh juga engkau seorang perempuan yang engkau yang tuan kata tadi. Apa dia? Engkau lah. Engkau, ya. Kalau ti tu mana anti. Anti ialah engkau perempuan, kan? Jadi ta yang sukun ni ialah untuk orang ketiga, dia, hia. Hia, ini untuk hia lah. Dia sukun sebab ilah tu ke doktor? Apa dia? Tak, memang fa'il untuk muannas hia. Ya, betul. Tak sukun. Untuk madi ya. Yes. Untuk fa'il madi, fa'il untuk hia dia akan tak sukun lah. Sukunnya, ya betul. Madi yang sukun. Okey, yang ni pun madi juga, ya. So banyak, ya, yang kita boleh pelajari. Ni pun madi juga. Yang ni bukannya, ini bukan madi, ini isim dhamir antum, ya. Kadang-kadang jumpa tum di hujung pun dia madi ada tak? Ni satu lagi. Amantu, ya. Mana fa'il dia ialah tu. Tu fa'il dia, yang ni, ya. Ta baris depan di hujung sekali itu ialah fa'il dia, bermakna aku. Aku telah beriman. Aku telah beriman, ya. So fi'il madhi ni banyak bentuk dia, ya, supaya kita kena belajar mengenal dia, ya, satu-satu, ya. Yang ini pun, ya, pun dalam bentuk ya, kita walau yang ni bentuk apa ni? Ya, ini pun bentuk madhi juga, ya. Dan ini pun bentuk madhi juga. Tapi dia ini dia menggunakan dia waw alif ziyadah. Mana madhi dia yang ni, ya. Waw alif ziyadah di hujung ni. Itu dia punya fa'il dia. Ada waw alif. Okey, madhi ni, ya, bracket kotak ada itu. Fa in tawallau, ya. Itu pun madhi. Sekarang ni madhi ni unik sikit kerana apa? Dia dalam ayat syartun, ayat syarat. Ini in dia adalah kalimah syartun. Syartun juga menggunakan fi'il madhi, ya. Itu style orang Arab, ya. Kita pun kadang-kadang saya nak memahami pun susah nak faham juga, ya. Dia seolah dia kata sekiranya kamu telah berpaling tadah, itu maksud dia. Sepatutnya syartun ni perbuatan yang belum berlaku, ya, yang belum berlaku. Tetapi kadang-kadang dia juga menggunakan
Nanti sebentar ya. Yang ni tawalau, ini kemungkinan bukan. Ini sebab ta ni ta apa? Ta mudhari'. Ini bukan ta madhi ya. So ini bukan ya. So kita padamkan. Sini ta kalau ta mudhari' jadi waw al-ziyadah ni adalah fa'il kepada apa ni? Fi'il mudhari' yang majzum. Ini bukan madhi ya. Kalau dia kadang-kadang dirupa macam madhi. Kalau madhi dia mengambil wazan ke 5 ya. Ini wazan ke 5 tapi ini bukan madhi, dia fi'il mudhari' majzum wazannya ke 5 ya. Tapi yang jelas yang lain itulah ya. Mana dia tadi? Ini tu ta mabda sukun, ta fathah, ini semuanya fa'il kepada fa'il. Yang ini mustatir ya, sebab dia seorang lelaki. Siapa dia? Nabi Hud ya. Dia menuju kepada Nabi Hud, seorang lelaki, jadi dia tidak dinyatakan ya. Tetapi bila dia dah mengambil dalam bentuk yang jamak, okey, tunjukkan sekali lagi. Betul pula ya. Assalamualaikum Tuan. Saya bagi fi'il madhi dia dia hujung huruf hujungnya dia patah lah asalnya. Bergantung pada dhamir mana. Oh, dhamir. Okey, cuba lihat dua ni ya. Ini fi'il madhi untuk mufrad, ini fi'il madhi untuk jamak dia. Ya, so tengok bila dia mufrad, dia seorang lelaki, fa'ilnya tidak dinyatakan. Ya. Tetapi bila dia jamak, selain daripada dia seorang lelaki, so kita akan lihat fa'ilnya dinyatakan. Mana fa'il dia? Yang ni lah, waw alif ziyadah tu. Maknanya mereka. Siapa yang berkata tu? Mereka. So qala, dia berkata, dia tidak nampak. Tetapi bila mereka berkata, mereka tu dinyatakan di dalam kalimah tu. So ya. Satu saja yang tidak dinyatakan, yang mustatir, ialah dia seorang lelaki saja. Kalau dia perempuan pun sudah ada. Ya. So kalau dah mereka, mesti nampaklah dalam penulisan tu, dalam kalimah itu waw al-ziyadah ni. Dialah maknanya mereka. Jadi qalu bermakna mereka telah berkata. Siapakah mereka ni? Yang ni lah qaumi ni. Ya, kaum-kaum Nabi Hud tu ramailah. Itu sebab dia gunakan jamak waw al-ziyadah. Jadi mereka telah berkata. Mereka kata ya Hudu, wahai Hud. Itu apa? Mana kepada kalimah. Mereka berkata, wahai Hud, ya, majitana, tidaklah kamu, ni kamu dulu ya, bila menterjemahkan kita ambil fa'il itu dulu untuk memberi terjemahan. Ma ni ialah harfun nafiyah, ya, maknanya tidaklah, ya, tidaklah kamu menyampaikan kepada kami, ya, kamu mendatangi kepada kami, atau tidaklah kamu menyampaikan kepada kami bibayinatin, sesuatu yang terang. Maknanya seolah-olah bila Nabi Hud katakan kepada mereka tu yang atas ni, apa Nabi Hud kata? Ya qaumi u'budullah, wahai kaum aku, sembahlah Allah. Ya. Dan seterusnya itu jawab dia mereka. So qalu ni tuan-tuan dan puan-puan, walaupun asalnya makna dia berkata, tetapi bila kita menterjemahkan dalam konteks ayat ni, kita boleh terjemahkan sebagai mereka telah menjawab. Dia jawab apa yang Nabi Hud kata tu, maknanya mereka menjawab. Ya. Qalu tu mereka lelaki ke perempuan?
Okey ya, waw al-ziyadah ni ada dua konteks. Kalau semua lelaki dia gunakan waw al-ziyadah, kalau dia bercampur pun waw al-ziyadah juga. Sebab kaum ni dia bercampur dia bukan lelaki saja. Tetapi bercampur pun dia akan mengambil muzakkar juga waw al-ziyadah. Itu apa? Dia waibun lah. Mereka Mereka tu orang ketiga lah, ghaibun, hum lah. Hum. Domain dia hum ya. domain Kalau nak kenal domain dia, isim domain dia, ini hum, ini huwa, yang ini ana, yang ini hiya, yang ini anta. Itu dia punya isim domain dia. domain. Okey. Yang ni antum tu memang isim domain lah. Ya, antum adalah kamu semua tu memang isim domain lah digunakan di dalam ayat ni. Dia bukannya dalam bukannya dalam konteks fi'il madhi ya, digunakan antum ialah kamu semua. Okey. Jadi kaum Nabi Hud tu jawab apa? Mereka menjawab, wahai Hud, ma jitana. Tidaklah kamu menyampaikan kepada kami. Jadi kami ni adalah objek ya, dipanggilkan maf'ulul lahu ya, maf'ulul lahu. Lahu tu kepada apa? Maf'ul, objek kepada jita ni. Ya, objek kepada jita. Jita ni kamu menyampaikan, kamu telah menyampaikan. Ada yang kena disampaikan tu ialah kami. So kami tu objek lah. Maf'ul dia. Apa yang mereka katakan yang Nabi Hud yang tak yang sampaikan tu ialah ma bibayyinatin ya. Ma ni sebenarnya dia apa? Nak menafikan sesuatu yang terang ya, yang jelas. Majitana bibayyinati, bayyinah ya. Bayyinah maknanya yang terang dan nyata ya. Bayyin. Tuan baca ya ni seruan ni. Ya ni apa, harfun nida dipanggil ya. Seruan. Seruan lah. Yang tuan cerita semalam lah. Ya. Seruan. Seruan. Ya tu harfun nida. Hudu ni dia isim munada. Isim munada. Munada tu yang kena seru tu dipanggilkan munada. Dia biasanya yang diseru tu mesti isim lah ya. Tak ada orang menyeru perbuatan, tak ada ya. Dia mesti isim lah munada tu. Okey, bibayyinatin, bayyinah ya, dia ta mabutah berbaris bawah kerana apa? Kerana ada harfun jabi. Ya, kita tengok balik sini ambil. Okey, ada harfun jabi ni. Dia menjadikan bayyinatun bertukar kepada bayyinatin. Itu dipanggilkan jar wa majrur. Okay. Semua dalam Al-Quran tu kita akan dapati bila ada ba ya, mesti selepas tu isim yang majrur ya. Apa contoh bi baris bawah tu maknanya dengan. Macam inilah bi saja baris bawah ya, iaitu harfun jar. Jadi ini adalah isim yang majrur. Su'in bukannya su'un, asal dia su'un, tetapi sebab dia dah ada harfun jar jadi dia menjadi isim yang majrur ya. Bi'ilmi, banyak contoh ya. Nampak bi'ilmi. Sebab tu ilmi baris bawah ya, bukannya baris atas ataupun baris hadapan ya. Itu seluruh orang kata seluruh Al-Quran tu akan menggunakan kaedah yang sama ya. Jadi wama dan ini dan so wama dia waw apa sini
dia adalah waw waw Atifah. kalau waw atifah dia ada apa ni, ada penambahan cerita tu ya. Wah. Dia ada tambahan dan penyelarasan. Sini dia menyambung saja, menyambung. So Wah. ini istinafiah lah. Ya. Satu cerita di sini, kemudian lepas tu nak sambung lagi. Apa hal dengan apa daripada cerita tu dia sambunglah. Ya. Wama, dan tidaklah nahnu, kami, ini isim domain. Nahnu, kita semua kenal lah ya, itu kami. Ya, kalau kita jumpa fi'il mudhari' yang bermula dengan na di awalan tu, itu adalah fa'il yang mewakili nahnu lah ya, nahnu yakni kami. Bitariki. Bitariki ni dalam bentuk sekali lagi ba ya, ba yang sama ni ya. Bitariki harfun jar. So kalau harfun jar maknanya apa? Tariki ni mestilah isim lah ni. Tariki itu asalnya tarikun ya, asalnya tarikun dari yang dibentuk daripada taroka. Taroka maknanya meninggalkan. Jadi tariki ialah sesuatu yang kita tinggalkan tu. Ya. So maksud dia ialah tidaklah kami meninggalkan. Tu ya, menterjemahkan dia akan jadi dalam bentuk ya meninggalkan ya. Sebab kalau nak terjemahkan dalam kata nama nanti dia complicated sikit ya. Complicated, iaitu dengan peninggalan kami. Itu kalau cara harfiah dia. Ya. Ya ni menunjukkan kepada sebenarnya isim dhamir mutakalim aku ya. Yang dalam konteks ni dia masukkan kami lah ya. Dengan maknanya terjemahkan yang penang straightforward lah, maka tidaklah kami meninggalkan. Itu maksud dia ya. Tidaklah kami akan meninggalkan alihatina ya. Alihatina ialah Tuhan-Tuhan kami. Ini mudhaf apa ni, idhafah lah. Asalnya ialah alihatun, kalau tak ada na ya, dimajrukan yang kerana dia nak diselaras dengan bitariki ni, ada ba ni, dan dia juga akan mengikuti dalam alihati ni, menjadi dia majrur. Na ni ialah mudhafun ilaih, kepada alihati dia adalah isim domain na yang majrur. Jadi bermakna dia, dan alihati kita pun sudah mengenal sebelum ni, bila ada mat badal. Ni sebenarnya mat badal ya. Dan sekarang ni Resam Osmani tidak dituliskan dengan alif bertanda panjang lagi. Ya. Dia dituliskan dengan hamzah qata' diikuti dengan alif. Asalnya dua alif kan, Pak Badal? Dua alif. Dua alif kan? Pak Badal. Ya. Dua alif. Okey. Ya, so itu yang maksudnya qalu yahudu, mereka berkata ataupun mereka menjawab, wahai Hud ya. Dulu-dulu kaum-kaum tu dipanggil Hud saja ya. Dia sebab dia tak beriman dengan nabi-nabi rasul yang dihantar Allah tu. Mereka ingkar ya. Dianggap Nabi Hud tu macam orang yang tak betul lah orang kata ya. Dia tak mempercayai mereka. So sebab tu panggil Yahud majitana bi bayyinatin, tidaklah kamu menyampaikan kepada kami sesuatu yang terang nyata. Maknanya kalau bahasa biasa kita kata apa yang kamu cakap ni tak jelas lah. Kalau Melayu cakap ya, apa yang kamu katakan kepada kami ni kami tak faham, tak jelas pun. So maknanya
apa yang Nabi Hud seru pada mereka, ubudullah tu, malakum min ilahin ghairuh ni, dia kata tak jelas, tak faham, kami tak faham. Ya. Dan dia kata kami tidak akan meninggalkan, tu maksud ayat wa ma nahnu bitariki alihatina, kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, ya. So bermakna pada masa tu Tuhan-Tuhan kaum Hud ni bermacam-macam lah, ada yang kebanyakannya dalam bentuk patung-patung lah, ya, dan sebagainya. Tidak dinyatakan secara detail. Kalau detail tu kita kena tengok bahagian tafsirnya lah, ya, insyaAllah. Okey, so kita sudah 7.45, ya. So okey, kita sudahi dulu perkongsian kita hari ini di sini. InsyaAllah kita akan sambung lagi besok. Ayat seterusnya, clearkan dulu, iaitu ayat 54, ya. Masih lagi ayatnya sama berkaitan dengan Nabi Hud alaihissalam yang dihantar oleh Allah kepada kaum Ad untuk menyeru kepada kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan tuhan-tuhan yang mereka sembah pada masa itu, ya. So maknanya ini ayat yang selepasnya, iaitu ayat yang ke-54, ya. Okey, yang kita akan sambung besok insya-Allah, ya. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Jazakallahu khairan katsiran.